Saya tak kisah orang sesiapa pun nak berbual lain. Poligami itu halal asalkan bukan suami saya. Itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam masuk sekejap podcast anak muda. Kembali lagi bersiaran bersama kami Marwan Dan Sudin. InsyaAllah. Apa khabar semua? So apa cerita kita? Allahu Akbar. Suara tak apa ada? Kita dah banyak minggu dah. Durian punya pasal. Allahu Akbar. Kita sebenarnya dah banyak minggu kita bersiaran. Saya pun dah lupa ini episod berapa. Episod berapa ni? Masya Allah. Episod ke-8 rasanya. So Alhamdulillah lah. Sehingga ke hari ini kita dapat bersiaran bersua dengan para penonton dan juga anak-anak muda khususnya. So seperti biasa ya. Jangan lupa di YouTube subscribe, share, komen, like, follow di YouTube dan juga di seluruh channel kita di medsos, Facebook, IG, TikTok. TikTok, lagi. Twitter, Apple, Spotify, Apple Podcast. Apple Podcast dan lain-lain lagi lah. Dan kita mengharapkan semua para penonton anak muda khususnya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. So seperti biasa Kita mulakan segmen yang dengan pertama Q&A. seperti biasalah. Tapi nampak pada gaya untuk episod yang lepas tak banyak sangatlah soalan. Ada, Tapi lebih kepada ya, pandangan. soalan tak banyak. Tapi pandangannya agak pandangan panjang. dan kritikan yang sangat membina lah kita kira. Kita baca. Baca. Boleh ya? Dia pointkan ada 5 daripada user. So ni bukan real account ataupun real account yang menggunakan nama anonymous. Ya. Walaupun bagaimana Boleh jadi. kita komen lah. Kita baca. Tanda kita menghargai Yes. mereka yang mengikuti podcast kita. Terima kasih yang pertamanya atas komen. Yang kedua, yang pertama, Assalamualaikum. Saya rasa podcast MS ini nampak short sendiri. Dia kata. Tak nak belajar dari orang lain macam mana nak ada isu. Even dari KS sendiri pun panjang sangat. Jadi saya boleh simpulkan, dia kata kekerapan lah. Isu dia yang dibangkitkan adalah kekerapan. Sepatutnya kalau kita start daripada dia ni memang bagus lah menganalisis masuk sekejap. Nampak gayanya dia memang berminat dengan kita. Ya, 13 Jun sampai sekarang lah. Dia kata kalau bilang 13 Jun tu dah 11 episod. Sekarang ni baru episod 7. Oh, terima kasih ingatkan. Saya lupa lah. Maknanya episod kita ni episod ke 8 insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi lepas tu try hard nak bagi nampak neutral. Okay. So apa komen tentang kita sepatutnya dah episod 11 ni? Yang 11? Sepatutnya dah episod 11. Sepatutnya episod 11. Kenapa baru episod ke-8? Yelah, yang pertamanya untuk makluman para penonton anak-anak muda lah. Pertamanya kita ni bukanlah secara full time bermain dengan ataupun bersama dengan podcast ni. So saya sendiri dengan Marwan semua adanya komitmen masing-masing. So sebab itulah dengan komitmen itulah yang kita rasakan membuat membuat kita tak kesampaian untuk bersiaran mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kita. Ya, betul. Dan yalah kalau nak banding dengan KJ lah, dia banding dengan KJ kan. KJ mungkin tak tahu, mungkin KJ. Seperti biasa ya. Kami ni masih ada parti. Jadi kami kena beri komitmen kepada parti. Masya. Walaupun kita apa nama ni terus terang berparti ya. Berparti kita kena itu hak sebagai rakyat. Yes. So kita masih ada tanggungjawab yang lain lah. KJ mungkin free sikit. Tapi tak apa. Ini menandakan bahawa yang komen ni amat menanti minggu demi minggu. So terima kasih kita banyak. berazam lah bermula pada hari ini. Kita mohonlah sokongan daripada semua. Bukan sahaja sebagai penonton dah. Kita alu-alukan semua bantuan
Untuk sebab kita pun sekarang ni yalah nak bangunkan sendiri dengan kapasiti kita sebagai orang muda ni yang kekurangan sumber dari pelbagai segi, memerlukan sokongan daripada semua siapa-siapa yang ada cadangan yang membina untuk memastikan podcast ini diurus tadbir dengan baik supaya tiap-tiap minggu kita boleh tawarkan perkongsian yang konsisten, boleh sama-sama beri pandangan dan hubungi kita untuk kita bincang dengan lebih lanjut. Kok ada investor ke? Mana tahu. Mana tahu. Mereka tahu apa jua sumbangan lah. Itu yang kita harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Dan satu juga yang menarik, kita tak kita tak menyatakan bahawa kita ni satu podcast yang yang nak cakap apa susah. Sebab dia sebut sini, maaf cakap, saya sebagai anak muda tak rasa ada added value pun daripada podcast. Dan kita tidak meletakkan hanya kita sahaja sebenarnya podcast untuk anak muda. Mungkin banyak lagi podcast yang lain. So kita hanya memberikan satu alternatif kepada anak muda untuk mana mungkin ada benda-benda yang kita boleh berkongsi dan berbincang. Bab yang kedua, bab analisa PRN, dia kata banyak juga orang dah buat, kita macam kita dah terlambat dan sebagainya. Yalah, macam sebut tadi lah, kita pun agak kekangan masa tu agak mencengkam. So bila mana kita ada dapat masuk ni, so kita pun mengikut juga schedule yang ada, mengikut isu semasa yang berlangsung ini. So mungkin kalau agak terlewat sikit pun ataupun agak lewat sikit pun, kita harap kita ni sebagai tambah je lah. Mungkin tapi kita kena akui, biasa kalau nasi tambah ni dia tak sesedap ataupun tak kita rasa excited macam makan mula-mula. Bagi saya lihat ini satu pandangan yang positif untuk kita majukan lagi. Cuma kalau tuan yang komen ni boleh bersikap lebih adil, saya rasa kita tak baca semua number dalam semua episod tu, number je. Kita ada ulasan dan analisis, dan tuan kena ingat juga bukan semua orang pandai membaca nombor-nombor dan analisis yang perlukan kepada ulasan yang bagi kita kita tak dapat puaskan hati semua. Sebab yang awal-awal kita buat sangat details dan kita menerima komen dia kata antara yang dikomen kata ringankan sikit konten, terlalu berat. So kita bagi ringan, kita tak nak terlalu berat. So kita beri, tapi ada juga orang yang memerlukan konten yang begitu deep, begitu detail. So kita dapat puaskan semua. Jadi kita cuba variasikan lah, kita cuba sebaik mungkin untuk memenuhi semua keperluan anak muda. Tapi mungkin kami tak boleh penuhi semua keperluan daripada seorang anak muda seperti yang komen ini. Tak lah, maknanya mungkin kita kira mungkin ada satu perkara, satu isu tu mungkin kita boleh terus sampai ke bawah detail. Ada mungkin satu perkara tu kita hanya just review dan bagi ringkasan sahaja. Begitulah. Ada lagi dia komen apa lagi? Ada lagi komen dia bab ekonomi, kalau bukan bidang host tak payah nak ulas. Ini banyak juga cerita dia pasal KDNK dan sebagainya. Saya kira tak wajar bagi dunia yang moden ini kita menyekat kebebasan anak muda untuk bersuara, walaupun mereka ni dalam latar belakang yang pelbagai. Kalau nak kira orang ekonomi je boleh cakap tentang ekonomi, dari awal lagi si Rafizi tak layak untuk menjadi Menteri Ekonomi. Sebab dia seorang accountant. Dia seorang accountant by profession. Jadi dia tak layak pun bercakap. So kalau dia tak bercakap tentang ekonomi, dia nak bercakap tentang apa sedangkan dia Menteri Ekonomi? Bagi saya ini tak patut. Ini tak patut. Tapi kalau ada sebarang masalah daripada apa yang disebut, kesilapan, fakta dan sebagainya, boleh perbetulkan. Tak ada masalah. InsyaAllah kita terima, jangan bimbang. Dan saya dah kongsikan sebelum ni pun, bukan mungkin kali pertama saya bercakap tentang ekonomi. Sebelum ni pun saya dah kongsikan apa yang kita tanya suatu
Menteri Ekonomi tu Rafizi datang ke Terengganu dan bagaimana dia menjawab soalan tersebut. Yang tidak menggambarkan apa yang sepatutnya sebagai seorang menteri. Kita nak dengar dia punya solusi, bukan dia punya durian. dia cerita sebab-sebab apa sebagainya. Benda tu kita boleh dengar daripada bila baca pun artikel pakar-pakar ekonomi. Dia seorang menteri. Mungkin lah, mungkin dia ambil pendapat ni lah. Kalau tak tahu cakap pasal ekonomi, yang bercakap pasal ekonomi. Dia bercakap masalahnya. Kalau dia kata saya tak tahu apa-apa tentang ekonomi, tak ada masalah. Dia tak jadi so bagi saya tak perlu sekat lah kebebasan untuk bersuara. Okey, kemudian ada lagi? So ada lagi ke? Ada. Banyak ke? Banyak. Dia komen. Dia kata kalau nak ulas semua isu, masukkan sekali isu yang dibuat oleh pemimpin PAS atau PN apa sebagainya tu. Jadi ginilah, bagi saya bab ni kami mungkin tak boleh nak cram semua isu dalam satu slot. Kita nak catch up semua. So kita tengok isu yang isu yang popular lah, kritikal dan isu yang bagi kita patut untuk diulas. Tapi kalau rasa ada isu yang patut diulas selepas daripada tuan mendengar penjelasan ini, terus komen. Terus komen untuk akan datang. Kita akan cuba ulas insya-Allah. Apa-apa. Yang tuan komen ni pun bagi saya dah basi dah kot. Isu lain tak boleh timbul. So cuba bagi isu yang lebih baru untuk kita cuba bawa pada minggu hadapan insya-Allah. So yang kelima, yang akhir sekali dia komen apa? Tu macam bab kepartian lah. Tukar nama apa sebagainya. Itu terpulang atas bacaan masing-masing. Identiti itu sendiri. Masing-masing punya. InsyaAllah kita pun masih lagi mencari-cari sebenarnya. Anak muda memang biasa begitu. Ya, anak muda sebelum umur 40. Kita cerita sikit dari sudut. Ni fakta lah ni. Dari sudut psikologi. Sebelum umur 40 adalah fasa manusia mencari identiti diri. Kita anak muda memang kita tak boleh nak belum ada satu sebab tu dalam pepatah putih disebut life begin at 40. Hidup bermula lepas umur 40. Tapi satu yang kita telah pasti identiti kita, apa tu? Kita beruni lelaki. Itu confirm setakat. Confirm saya meragui. Saya meragui rakan podcast saya ni. Ya Allah. Apa pun terima kasih kepada yang memberikan pandangan, kritikan yang sangat membina. Very appreciate lah apa yang diberikan itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa insyaAllah. So terima kasih kepada yang memberikan komentar. So kita panjang ni, kita berehat seketika, kembali selepas ini insyaAllah. Kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap, Marwan dan Sudin. Power lah. Okey, kita terus kepada tajuk kita dalam slot yang kedua ni. Macam skema gila. Tajuk yang masih lagi hangat terkira selepas daripada Ketua Penerangan UMNO. Apa cakap gitu? Pasal? Ada seko anak tupak atajula mate. Gitu. Okay. Seko kan? Seko mesti anak tupak kan orang. Tapi itulah. Dia bercakap di hadapan. Saya tahu macam dalam program dalaman UMNO, sebab antara isu dia disebut banyak sebenarnya isu yang orang ulas, apa yang dibincangkan. Sesatunya dipetik tentang pasti. Satunya kita disebut tentang 4.2 juta pengundi PN ini adalah bodoh. Dahsyat. Dah nak mikir apa? Orang Terengganu panggil dah nak mikir. Tapi saya nampak itu program dalaman, sebab antara ayat yang disebut yang nampak tu sangat tu, dia kata jangan kita hantar sekor pun. Sekejap. Dah jumpa lagi siapa yang rakam? Mungkin dah lama tu. Dia cari ke? Tak tahu. Mesti nyesal gila. Alamak. Nates sungguh. So sekarang ni
syabas sebenarnya kepada orang yang berani merakam itu. Oh, dahsyat. Moga-moga anda selamat Dunia di akhirat. dunia dan akhirat. InsyaAllah. Ya, Amin ya kami, rabbal alamin. amat Mendoakan. menghargai. Dan mungkin pengundi-pengundi pun yang mungkin sebelum ini pernah mengundi UMNO atas sangka baiknya, hari ini sudah berfikir 2 kali kerana kenyataan itu. Kenyataan pula dikeluarkan bukan oleh orang biasa. Ahli majlis tertinggi kot. Kalau orang yang bercakap dulu macam apa, makcik yang pernah bercakap pembangunan Taruk Suti Habuk, dia kata tu, itu bahawa kita faham lah itu bukan kenyataan Level dia lah. itu bukan kenyataan yang mewakili UMNO lah kita kira. Tapi ini satu kenyataan yang agak berat lah disebut. Jangan biar seko pun Ni kalangan anak kita. kita hantar ke pasti. Tapi ada satu perlu panggil yang kita rasa agak menarik juga. Ungkapan dia tu, bila mana anak-anak kita ni faham Islam, ia akan menguntungkan PAS. Ramai kita jumpa dengan apa orang panggil sebelum ni pun kita jumpa dengan apa orang panggil orang PAS sendiri pun ataupun apa lagi kepimpinan PAS bercakap apa orang panggil, bahkan ada almarhum Tok Guru Nik Azif pun pernah sebut kita ni apa orang panggil secara umum kita ambil apa yang diungkapkan oleh almarhum lah, maknanya kita cakap pasal Islam, insya-Allah nanti orang faham, orang akan buat pilihan yang terbaik insya-Allah. Gitu cerita dia. Jadi ia seolah-olah mengiktiraf bahawa PAS yang membawa satu wadah politik ini berasaskan kepada Islam. So sama sekali bercanggah lah dengan kenyataan yang pernah ditulis oleh ulama Parti Amanah Negara. Wan G ditulis kat Facebook dia kata kalau semua orang faham Islam, ini akan menjadi masalah buat PAS. Jadi agak bercanggah sebenarnya. Mana satu sebenarnya ni? Mana satu sebenarnya? PH kata lain, BN kata lain. Tapi bagi saya tak apalah, sebenarnya Islam bukan milik PAS. Yes. Islam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmatan lil alamin. Sesiapa sahaja layak untuk bercakap dan menyebarkan Islam, dan saya sambut baiklah kenyataan yang dibuat oleh Luqman Adam itu. Maknanya bukan semua buruk lah kita nampak. Kita bukan orang yang melihat dengan mata lalat semua nampak buruk. Ada positif yang yang Luqman Adam sebut. Dia kata kita nak tawarkan bahasa Arab ke apa dalam kemas, dia kata. Saya kira baiklah cadangan dia tu. Jadi dia rasa sebenarnya kita masih ingat kalau kita baca sejarah proses Islamisasi yang berlaku di negara kita ni, apabila Tun Dr. Mahathir waktu tu dia pernah berhadapan dengan kebangkitan PAS, terutama sekali pada zaman kemunculan Tok Guru Haji Hadi yang pernah disebut sebagai fenomena Haji Hadi. Itu sangat dahsyat lah kebangkitan yang berlaku di seluruh negara, bukan sahaja di Terengganu, dia sampai mengebok ke bandar di Kuala Lumpur itu atas nama fenomena Haji Hadi. Masa tu sampai Asia Week pernah buat satu tajuk majalah dia. Tajuk muka depan. Will he one day lead Malaysia? So lead Malaysia ke? Lead Malaysia. Ke bukan ASEAN? Tu majalah Asia Week. Lead Malaysia. Lead Malaysia waktu tu bagaimana Mahathir nak counter? Mahathir ajak Anwar masuk UMNO. Kerana pada ketika itu Anwar adalah Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan dia ni ada imej Islamisnya. Soalannya simbolik kepada Islam. Maksudnya dia nak beritahu UMNO pun ada Islam. Begitu. Pernah berlaku maksudnya. Tapi bagi saya lihat dari sudut yang positif itu menguntungkan rakyat. Sebab bila PAS bawa Islam, persaingan politik menyebabkan pesaing dia merasakan dia tak boleh jual benda lain, dia kena jual Islam juga. So orang lain dapat manfaat.
Rakyat akan dapat manfaat. Orang ni pun tawar ke Islam, orang ni pun tawar ke Islam. Soalnya rakyat boleh pilih lah produk mana Islam yang lebih baik, itu terpulang kepada siapa. Cuma kita nak tegur jugalah Luqman Adam ni dengan ayat yang menggunakan ekor-ekor. Kita sendiri pun Hanya menggunakan apa tu? dia kata jangan, walaupun dia kata Bukan. kepada anak-anak orang, dia kata jangan atur ekor pun Orang panggil apa tu? kita pun Penjodoh bilangan ke apa panggil? yelah, tak apa, bagi saya mungkin penjodoh bilangan itu tak sesuai kepada semua manusia, tapi mungkin Luqman Adam rasa sesuai kepada anak orang UMNO. Kita tak tahu. Mungkin itu yang diajar, dikemas ke? Itu kita tak tahulah. Sebab apa dia menggunakan penjodoh. Alumni Sebab pasti ke ni? saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya. Jangan ceritalah. Waktu ni kita nak flex pun kita alumni mana. Gitu. Cuma saya lupa saya masuk pasti tahun berapa. Dahsyat. Tapi maksudnya sebab itu kita tak pernah masuk dalam program dalaman UMNO. Mungkin itu bahasa biasa. Dia bercakap. Boleh jadi. Kita, so Boleh kita jadi. tak tahu. Cuma bila kita terdedah dengan video dalaman UMNO ni, kita Reaction masyarakat kita bukan di kalangan kita tak bukan- biasa dengan cara. bukan di kalangan orang PAS lah. Kita tengok reaction dalam TikTok dan sebagainya. Atau orang biasa pun terkejut dengan penjodoh bilangan yang digunakan itu. Jadi Apakah ini sebenarnya suatu normalisasi? saya tak tahulah kalau benda ni budaya baru dah UMNO ataupun dah lama. Cuma bila orang terkejut ni, orang makin menjarakkan dirilah daripada UMNO. Jadi terpulang kepada UMNO. Kalau UMNO rasa UMNO masih lagi nak survive dalam politik pada hari ini, fikir-fikirkanlah tentang posisi ketua penerangan itu. Tapi kalau kita tengok kepada komen-komen daripada Perikatan Nasional, dia suka Luqman Adam ada situ sebagai ketua penerangan. Sebab bagi dia mudah dia buat kerja. Mungkin itu strategi untuk menjahanamkan UMNO, wallahu a'lam, menguatkan UMNO. menguatkan UMNO. Kenapa tu? Tak tahu lah. Macam mana logiknya tu? Mungkin kita lontarkan saja. Okey, jangan marah, jangan koyak. Okey. Okey, tak apa kalau gitu Apa tu? panjang pula rasa. Panjang. Pasti je pun budak-budak. Tu kan koyak orang budak-budak. Tak tahulah. Come on lah. Kita kembali selepas ni. InsyaAllah. Baik, kembali lagi kita bersama dengan Masuk Sekejap Podcast. Anak muda, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. So, isu yang seterusnya, apa yang kita nak bincangkan? Isu jugalah. Benda ni pasal benda berpanjangan. Benda yang termaktub. Termaktub? Benda yang termaktub dalam apa orang panggil, dalam buku yang bertulis. Apa tu? Suratan yang bertulis. Baru Tolong ni straight to the point boleh tak? maknanya Anak muda tak suka senang bunga-bunga. ceritanya. Baru ni ahli majlis kerja tertinggi UMNO Nur Juzlan Juzlan ke Jazlan? Juzlan gitu lebih kurang. Juzlan tu kerani Juzlan menyarankan supaya DAP gugurkan rancangan negara sekular Malaysia itu daripada perlembagaan DAP. Dua perkara berbeza tu. Malaysia satu, sekular satu. So ini dah menjadi satu rahsia umum agenda DAP terhadap negara tercinta. Ya. So what's your comment? So kita DAP sampai sekarang masih lagi belum. Dan Anthony Loke disebut tidak akan gugurkan. Ya. Dia komen. Maksudnya dia bantah apa. Dia balas So respon nampak berlaku pergeseran lah. Saya nampak dah banyak kali dah pergeseran antara PH dengan BN ni. UMNO lah khususnya. UMNO dengan DAP khususnya. Yep. Sebab kita daripada awal lah tengok satu perkahwinan yang agak canggung lah antara itulah. Sebab dasar keduanya sangat berbeza. Yang ni dasar nationalist. Yang ni dasar liberal. Yang ni adalah sekular. So
mana mungkin satu dua dasar Ideologi. kutub yang berbeza lah kita kira mahu untuk bersatu. Kita tak pelik kalau UMNO bergabung dengan MCA, sebab MIC. sebab MCA itu sendiri memang satu parti nasionalis. Yes. Malaysian Chinese. Yeah. Yes. MIC Malaysia dia India. nasionalis Cina, yang ni nasionalis Melayu. MIC India. Malaysia India Congress. Yes. So India semua nasionalis, tapi bila bergabung dengan Democratic Action Party yang berideologi sosialis, kemudian dalam perlembagaan dia sebut tentang nak mengembalikan Malaysia ni ke arah sekular. Sebenarnya agenda DAP ni adalah agenda nak mengubah perlembagaan negara. So dia takkan berhenti sampai tahap ini. Dia takkan berhenti Maksudnya sekarang ni perlembagaan kita terkandung padanya Islam sebagai agama persekutuan. Ini jelas bertentangan dengan semangat sekularisme. Okey. So maknanya ada DAP tidak mungkin berhenti daripada agenda tersebut. Seperti mana yang disebut oleh Anthony Loke. Anthony Loke itu adalah pelapis kepimpinan muda DAP. Dan kita boleh lihat lah 10 tahun, 20 tahun akan datang, itulah perjuangan DAP yang akan diteruskan. Ya, maknanya aku tak akan berhenti menemani dan menyayangi. Ni apa cerita ni banyak DAP menyanyi sangat hari ni. Tiba-tiba malam ni rasa feel lain macam. Okay. Maknanya apabila kita tengoklah bila Anthony Loke respon juga pasal tu, sepatutnya kita rasa Anthony Loke tak ada respon pun tak apa. Apatah lagi dalam keadaan kita sedang berperang. Kita ni maksudnya mereka dan juga PHBN dan juga PN ataupun rakyat Malaysia sendiri, khususnya di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram, tak Simpang Jeram, sedang dalam keadaan fatrah berperang, tiba-tiba DAP respon juga. Tapi kita boleh puji DAP sebenarnya. Sebab puji pula ni. Bukan DAP, Anthony Loke secara khususnya, sebab Anthony Loke memperjuangkan dasar parti. Yes. Bukan semua orang yang duduk dalam parti memperjuangkan dasar. Banyak yang bersifat pragmatis. Oportunis. Mana kalau pragmatis ini dia macam tak berpegang pada dasar. Walaupun kita contohnya PAS dibawa dasar Islam. Ada je di kalangan ahli-ahli PAS, anggota-anggota PAS, bahkan sebahagian pimpinan-pimpinan PAS yang kita lihat bercakap tidak melambangkan perjuangan mereka. Ini yang bersifat pragmatis. So maksudnya ambil peluang sajalah dengan parti-parti yang ada dalam negara kita ni, dan menumpang sama ada menumpang kejayaan ke, menumpang tuah ke, ataupun menumpang bala. Cuma itu satu isu sekular. Satu lagi isu yang dibawa bercakap tentang Malaysia di saat negara berada dalam bulan kemerdekaan. Ini satu perkara yang sangat tak patutlah. Anthony Loke ialah satu, dia berpegang kepada perlembagaan DAP. Tapi dia bercakap dalam bulan kemerdekaan akan menjejaskan keharmonian. Sekali lagi DAP timbulkan isu semasa mereka menjadi kerajaan. Mungkin bukan DAP, mungkin UMNO yang buat. Sebab UMNO yang bagi saya lah, tu yang DAP perlu lebih berhati-hati berada dalam masyarakat majmuk. Walaupun UMNO kata tak semestinya dia kena react, buat diam sudahlah. Yalah, maksudnya dia kena belajar daripada kejatuhan dia tahun 2018-2019 itu, semasa sambutan kemerdekaan juga dia buat perarakan askar komunis yang seolah-olah baru bangkit dari kubur. So, benda itulah yang menyebabkan majoriti masyarakat Malaysia ni tak tahan dengan pemerintahan kerajaan yang terdapat padanya DAP. Oh, dahsyat. So PH dibakulkan sekali lah. Jadi Malaysia ni sebenarnya cita-cita lama
cerita awal dia adalah daripada PAP. tak, awal Awal lagi. Cerita awal dia adalah Malayan Union. Cerita awal dia adalah Malayan Union. Malayan Union ni adalah satu negara yang dicadangkan oleh British kepada tanah Melayu. Diberi nama Malayan Union. Konsepnya sama macam Malaysia, iaitu satu negara yang tidak ada bangsa yang menjadi tuan, yang menjadi pemilik kepada tanah ini, kepada tanah air gitu. So itu yang ditentang oleh UMNO, tentang PAS, tentang macam-macam pihak yang tentang. Bahkan Anwar Ibrahim pun tentang juga dulu, sebab dia dalam UMNO dulu. Ya. Jadi benda ni kemudiannya akhirnya penentangan ini, kebangkitan rakyat pada ketika itu, akhirnya British terpaksa aku kerana British juga tertakluk kepada undang-undang yang telah disebut tentang dimasyhurkan lah, apa istilah kita nak sebut, di recognize payah juga tu, di peringkat United Nation tentang decolonization. Maksudnya jajahan yang antara perkara-perkara yang disebut adalah tentang memberikan kemerdekaan, antara ciri-cirinya mesti bangsa yang mempunyai tuan apa sebagainya. So mereka juga tidak memiliki hujah untuk dibawa ke peringkat lebih atas. British terpaksa aku tentang hal Malayan Union ni. Lalu ringkas ceritanya, mereka terpaksa memberikan kemerdekaan atas nama Persekutuan Tanah Melayu. Masa tahun 1963, 16 September, dimasyhurkan sekali lagi negara kita ni atas nama Malaysia dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Dan di Singapura ni ada satu parti yang dominan lah di sana, nama dia PAP, People Action Party. Lee Kuan Yew yang mula-mula membawa gagasan Malaysia untuk rakyat Malaysia. Jadi perkara ni lah yang Tunku Abdul Rahman sendiri, kalau tuan-tuan tahu, yang tuan-tuan sebut mereka dia lah Perdana Menteri pertama kita lah, yang akhirnya tak tahan dengan perkara ni. Tahun 1965 Singapura dibuang. Lee Kuan Yew menangi pada ketika tu kerana dibuang. Tapi PAP ni ada cawangan di Semenanjung. Cawangan ni lah yang merubah bernama jadi DAP, Democratic Action Party, dengan perlembagaan yang hampir serupa yang dibawa dalam ni. So agenda tu masih lagi dibawa. Malaysia diulang-ulang sampai ke hari ni nak kembalikan Melayu ni. Jadi apalah makna sebuah kemerdekaan sekiranya kita ni menjulang Malaysia seolah-olah kita kembali kepada pengiktirafan Malayan Union yang telah pun selesai ditolak dengan jayanya oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang telah lalu. Kita merunduh ke belakang sebenarnya, bukan ke arah ke depan. So di mana ke erti merdeka jika sekiranya perkara itu masih lagi berada di kelompok kita ini? Ya, betul. So agenda Malaysia itu mesti, bukanlah kita nak menghasut, tapi paling kurang pun mestilah, paling kurang pun kita kata kalau betul-betul DAP bersama-sama dengan rakyat Malaysia, mesti paling kurang pun gugur kan, terpaksa lah. Ke macam mana? Ke tak mungkin? Kalau DAP buang benda tu, dia hilang jati diri dia. Dia nak berjuang apa lagi? Itu yang dia perjuangkan selama ni. Kalau dia tak berjuangkan benda tu, dia hanya menjuangkan bangsa Cina sahaja, baik dia masuk MCA. Tapi perkara yang ditimbulkan juga menimbulkan keresahan, bukan sahaja oleh di kalangan orang Melayu sendirilah, orang Cina sendiri yang tidak ekstrim, yang sudah bersetuju dengan kontrak sosial
yang berlaku itulah. Yang telah maknanya berlaku, hak yang berlangsung. diberikan keistimewaan kepada orang Melayu, orang Cina ada hak-hak dia, orang India, warga negara, bumi putera bukan bumi putera, yang terkandung dalam kontrak sosial itu, semua sudah setuju tentang perkara tersebut. Tiba-tiba DAP nak cuba rombak, rungkai balik, nak timbulkan keresahan umum. Saya kira So masyarakat bukan Melayu pun, adakah ini satu titik kejatuhan DAP? Sebab kalau kita ikut satu falsafah Arab lah yang disebut idza tamma syai' bada nuqsani. Apabila sempurna satu perkara, maka akan bermulalah kekurangan dia. Boleh faham tak? Satu perkara tu. Perkara tu adalah Yang DAP sempurna. sekarang ni telah memiliki sokongan yang sempurna, hampir kita katakan siling rapat dah daripada Orang Cina. Cina. So dia tak lagi lebih pada tu lah. Dia tak lagi lebih pada tu. So macam orang naik bukit lah. Macam naik bukit sampai ke puncak, habislah. Kalau dia pergi lagi ke mana? Dia akan turun. Dia akan turun. Itulah konsepnya. Kalau tuan-tuan baca statistik pun benda tu, curve bell lah apa sebagainya, itu satu falsafah hidup. Ya. Mungkinkah ini adalah titik kejatuhan DAP yang dia tak tahu dah nak pergi mana, sokongan dia sampai ke tahap itu sahaja, dia terpaksa memahamkan orang-orang yang bukan di bawah kuasa dia, iaitulah China, untuk menerima dia punya agenda yang akan menyebabkan orang-orang ni akan menentang dia balik. Bukan orang-orang ni je, mungkin orang Cina, orang India yang tak selesa ni akan cuba menolak dia. Ya, maknanya panjang lebar nampak rayanya dan agak berat nampak rayanya tu. So apa reaksi anak muda berkait dengan perkara ini, Malaysia ini, dan kita harap ada komen-komen daripada anak muda, reaksi, respon anak muda, dan insya-Allah kita akan cuba ulas di next episode insya-Allah, dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ni. Kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap. Harap masih mempunyai stamina untuk mengikuti perbincangan yang seterusnya. Walaupun perbincangan tadi agak berat, tapi Ini kita harap kita akan ringankan sikit dengan isu Abang Tesla. So, yang pertama, kenapa dia dipanggil Abang Tesla? Oh, katanya dia kereta Tesla. Hoish, Tu kan? ya ke? Tak tahu. Yang saya tahu dia ni banyak ulas. Awal-awal Tesla diperkenalkan, dia antara yang ulas dalam TikTok tu sampai Ingatkan dia ada di brandingkan dia tu sebagai Abang Tesla. Okey lah. Cuma cerita sebenar Abang Tesla ni yang jadi hangat sebenarnya. Duk hangat. Terutama di kalangan wanita. Orang kata isu Abang Tesla ni telah menyatukan seluruh kaum Hawa. Oh. Tapi kita tengok perempuan Abang Tesla agak yang bahagia. Abang Tesla telah berbahagi dah sekarang ni. Mungkin dah berlalu seminggu dah cerita dia. Tapi yang mengulas itu pula yang sedang bergaduh hari ni. Oh, gitu pula. Yang pertamanya isu Puteri Sarah lah. Katanya dah saman orang yang awal-awal Puteri Sarah komen, lepas tu ada orang yang komen balik apa sebagainya. Tak naik apa nama ni, surat saman, demand letter lah kita kata, dia keluar kat oleh pekuam dia. Juga isu ni juga ditanya oleh kepada Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun pun jawab bahawa banyak polemik yang tidak berkesudahan lah. Sudah tentulah secara fitrahnya, maknanya isu Abang Tesla ni dia berpoligami. Ya. Secara fitrahnya wanita tidak suka berkongsi kasih. Ala kulli hal lah. Ingat aku ceramah Isra Mi'raj tadi. Walau bagaimanapun, kita sangat mengharapkan, walaupun isu poligami ni memang isu yang sensitif lah bagi kaum Hawa, kita tengok. Bukan saja di negara kita, bahkan di mana-mana jugalah. Kalau cerita pasal poligami, cari pasal lah jawabnya. Kalau apatah lagi kalau dan kaum Hawa masuk gelanggang, cari pasal. Cuma apa yang kita nak ingatkan di sini pada kali ini, episod kali ini, supaya kita tidak melampaui batas.
cakap pasal poligami juga, tapi poligami ini adalah merupakan salah satu perkara kecil dalam ajaran Islam. Jangan sampai kita tak ada ilmu, cakap pumpam, last sekali mulalah meroyan sana sini. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita walaupun kita orang lelaki, I setia pada yang satu. Setakat yakni ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke bila-bila lah. Jadi isunya sampai kita tengok ada apa orang panggil di kalangan apa orang panggil asatizah sendiri pun dah bercanggahan dari sudut pandangan dan pendapat. Kita idola kita ni Abang tak silap juga. Bukan. Alhamdulillah. Weh. Datuk Seri Anwar memang cakap tu biar confident Itu banyak. agak-agak sikit lah. Wewenang betul kamu ni. Dan maksudnya apa isu sekalipun, kalau kita berkata apa tahu lagi isu tu berkait dengan agama kita, yang penting kita nak supaya rakyat Malaysia menjaga batas-batas dan adab-adab dalam kita memperbahaskan perkara yang berkait dengan agama ini. So itulah saya nak sebutnya. Saya tak kerti nak sebut abang terselah-terselah ni. Saya ni play safe. Bukan play safe. Takut orang rumah tengok. Rumah tak tahu tengok lagi ni. Sebab tadi nampak duduk kedai nampak pompang-pompang. Tapi dia lebih. Dia lebih katanya seminggu 2 minggu tak ada di Malaysia. Apakah akan dibawa isu tu di sini pada malam ini? Atau macam mana? Cuma nantikan segmen yang selepas ini ya. Ada beberapa benda lah yang kita kena akui. Yang pertamanya sebenarnya Islam adalah agama fitrah. Sebab apa Islam membenarkan poligami? Sebab poligami ini adalah sebahagian daripada fitrah manusia. Fitrah Tuhan jadikan lelaki adalah bersifat qawamun. Qawam dengan arti menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memang ciptakan lelaki ini, bukan semua lelaki. Ada lelaki-lelaki yang tidak cukup dengan satu. Seorang wanita tidak mampu untuk memenuhi keperluan seorang lelaki. Sebab itu Tuhan izinkan orang lelaki memiliki lebih daripada satu. Ni apa panggil kalimatul haq. Benar betul, tapi perjalanannya sangat panjang. Jadi I tak masuk campur. Tapi teruskan. Kenapa ni saya nak ulas benda ni pun tak boleh. Kita kena kau jawablah nanti. Kita kena jujur bercakap tentang perkara ni. Yes. Tapi bagi saya hari ni masyarakat Muslim di Malaysia ini, terutamanya wanita lah, dalam bab poligami, mereka sudah lebih berhati-hati dalam bercakap. Kalau dulu saya tak setuju poligami, tapi setelah difahamkan poligami ini adalah perkara yang dibuat oleh Nabi SAW, perkara poligami ini tidak salah dalam Islam. Kita tak boleh menghalalkan. Macam Ustazah Asma pun sendiri sebut, kita apa nama ni? Korek sebut nama Ustazah Asma. Kena sebut. Oleh macam. Sebab Ustazah Asma ni adalah satu idola wanita kaum Hawa. Ustazah Asma kata kita tak boleh nak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tak boleh nak haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Jadi bila poligami ni satu benda yang halal, kita tak boleh nak haramkan. Jadi hari ni saya nampak dah orang perempuan sampai situ dia cakap. Panjang lagi lah. Tak nak sebut selesai, kita panggil Ustazah Asma pada sini. Mana tahu kod dia kata kita tak boleh mengharamkan yang halal. Tapi ya pada orang lain, bukan pada diri saya. Contohlah ni sebut itu, mana saya tahu. Banyak yang kata gitu. Saya tak kisah orang sesiapa pun nak berbual, poligami itu halal asalkan bukan suami saya. Itu biasa. Tapi apa ni? Jadi yang pertamanya kita sebut, wanita sekarang ni sudah boleh terbuka lah. Mereka kata bukan kita menentang poligami, kita menentang poligami yang tidak adil. Itu saya setuju. Sebab itu sendiri yang disebut dalam Al-Quran. Tuhan kata, Tuhan mulakan, fankihu ma tabalakum. Kahwinlah kamu siapa yang kamu rasa baik di kalangan wanita, masna wa thulatha wa ruba'. 2 ke, 3 ke, 4 ke, kau anda kamu lah.
Tapi Fa in khiftum. sekiranya kamu takut fa in khiftum alla ta'dilu, kamu tak boleh Fawahid. berlaku adil, maka cukup dengan satu sahaja. Ya, satu sahaja ya. Benda ni sama je dengan memiliki anak apa sebagainya. Adil ni tetap dalam semua perkara. Tapi sebelum tu lah, pergi jauh, kita ada masa sikit lagi ni. Ada terdengar, aku ada terdengar lah, apa dia panggil, satu ceramah rasanya Indon rasanya ustaz tu. Dia kata poligami ni bukan sunnah. Poligami bukan sunnah. Sebab dia bagi. Sebabnya perkara itu datang daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala yang sebut. Itu panjang pula kita nak bahas itulah. konsep sunnah itu. Sunnah payah itu juga ni. sendiri, yelah kalau saya belajar lah di itu. Sunnah ni ada beberapa kategori. Saya kira poligami ni dia sunnah jibillah dia panggil. Macam kita pakai jubah. Kita pakai jubah. Tidak ada pensyariatan untuk memakai jubah. Tetapi jibillah ni maksudnya tabiat ke apa kita nak kata. Gitu. Nabi nature sebagai seorang Arab adalah memakai jubah. Ya. Jadi pemakaian jubah ini adalah satu sunnah daripada Nabi dalam kategori jibillah, dalam kategori nature dia sebagai seorang Arab. Sebab betul ingat, sebab satu lagi disebut, sebab apa bukan sunnah, tapi kita tak mula panjang sangat nak sebutnya. Sebab itu adalah hukuman syariat daripada Allah Ta'ala. Sebab datang daripada Al-Quranul Karim. So itu tak jadi sunnah lah. Wallahu a'lam. Sebab kali Saja je timbulkan ni. Sebab nampak dah. Maksudnya lagi hebat lah maksudnya. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Masya Allah. Maknanya kita perlu mendahulukan lah. Macam mana? Jadi kita bincang apa perbincangan ni perbincangan yang panjang. Cuma garis ini dipanggil baseline yang Tuhan letakkan, nak ada 2, 3, 4 mestilah bersikap adil. Dan adil ini merupakan satu perkara yang sangat luas untuk kita perbincangkan. Tetapi janganlah kita rasakan semua orang yang berpoligami itu tidak adil. Tapi sikit yang sebut, bila perempuan ni bila sebut pasal poligami dia nak adil. Tapi adakah adil dari sudut mereka ini, iaitulah isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat semua kena dapat benda yang sama, ataupun macam mana? Benda tu kembali kepada soal sekufu sebenarnya. Itu panjang nak bincang pasal perbahasan ni. Kalau kata isteri pertama dapat proton, isteri kedua pun kena proton, ataupun macam mana? Sebab kita difahamkan adil ini wadu'us syai' fi sebab itulah apa namanya, kalau kita nak faham pasal perkara, kita kena tak boleh baca tentang adil ni kena sama. Adil bukan sama rata. Sehingga menyebabkan sebab itu timbul isu sekufu, kafa'ah. So kalau kita kahwin dengan perempuan kaya dan dia ada cara lifestyle dia, kita kena bagi yang mengikut lifestyle dia. Kalau kita kahwin dengan yang miskin, kita bagi mengikut lifestyle yang bawah tu. So maksudnya masing-masing mendapat cara lifestyle yang sama. Sama juga. Kali kita kahwin, yang pertama ada anak 7 orang. Yang kedua ada anak 2 orang. Takkan kita nak bagi sama. Anak 7 orang bagi 500, anak yang 2 pun bagi 500. Konsep adil itu saya sebut luas sangat perbincangan dia. Tapi so kita harapkan Hawa boleh faham lah. Pasal perkataan adil yang selalu diwar-warkan. Kalau bab poligami, tiba-tiba keluar perkataan adil. Sebab lain tak ada pula keluar perkataan adil. Macam mana ni? Okey, saya rasa cukup sekali itu dulu. Saya rasa benda ni kalau nak cakap bab adil, kita bagilah orang daripada parti keadilan untuk cakap dengan lebih lanjut isu poligami. Sebab dia lebih adil. Sebab dia lah. Jangan tunggang perkataan adil kalau tak berani bincang poligami. Jadi cukup sekali itu dulu. Kita jumpa lagi selepas ni, insyaAllah. Berehat seketika. Kembali semula kita bersama dengan Masuk Sekejap, podcast anak muda, khabar. Harap masih lagi bertenaga bersama dengan kami. So katanya 2 minggu tidak berada di tanah air. Apakah kejadahnya yang dilakukan oleh anda, wahai tuan hamba yang bijak bistari? Akhirnya cita-cita saya yang rasanya sudah 3 tahun, 4 tahun dah menyimpan hasrat, Tuhan makbulkan juga. Alhamdulillah. Untuk mengerjakan umrah.
Doa lah kat kita ni. Kita nak pergi kak. Kita dah doa di sana supaya semua yang masih belum berkesempatan untuk pergi dan yang merindui tanah haram dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Alhamdulillah. So apa yang menariknya sekarang ni? Ush. Pasca COVID. Pasca pandemik. Saya boleh sebut lah mungkin sebab saya pergi ni kali kedua. Kali pertama saya pergi hujung tahun 2016. Masa tu belum COVID. Oh. Kali kedua ni saya pergi selepas COVID. So perubahan yang kita tengok sangat banyak lah. Tapi bagi saya bila melihat bila kita pergi ke sana, kita boleh merasai hikmah Tuhan menghantarkan tenteranya dalam bentuk virus yang menyebabkan manusia ni terpaksa di kuarantin di rumah masing-masing, senyap, dan banyak aktiviti tidak dapat dilakukan. Ya. Tapi hatta negara-negara pun ditutup. Ya. Bagi saya COVID ni lah sebelum-sebelum ni banyaklah yang kata agenda Yahudi lah apa sebagainya. Bagi saya kalau kita baca fakta wabak yang berlaku lah. Jadi COVID ni sebenarnya satu wabak yang paling hebat ditangani oleh manusia. Sebelum ni banyak lagi wabak yang banyak lagi timbul penyakit. Zaman hari tu, kalau kita nak cerita tentang Islam, sebenarnya Masjidil Haram pernah ditutup beberapa kali. Beberapa kali kerana wabak, dan waktu tu ditutup sampai tahap tidak ada langsung orang melakukan tawaf. Tidak ada langsung aktiviti-aktiviti di luar. Berbeza dengan COVID kali ni, kita boleh keluar dengan memakai mask. Boleh buat kerja orang yang ada essential works, kan? Essential service yang boleh bekerja. Masjid-masjid boleh datang untuk orang azan dan di solat. Kalau kita ingat paling teruk waktu PKPD ke apa sebagainya, boleh 3 orang semayang pada ketika tu. Ya. Masjidil Haram tidak pernah berhenti tawaf ketika COVID-19. Oh gitu. Sentiasa berlaku kan. Subhanallah. Tapi dihadkan berapa orang. So bagi saya ini yang pertama itulah. Maknanya kita clearkan balik kita punya tanggapan tentang COVID tu. Bukan semuanya kita kira agenda Yahudi semua ada konspirasi dan sebagainya. Walaupun saya sendiri ni seorang yang banyak mengulas tentang konspirasi Dajjal, Yahudi dan sebagainya, Ya'juj. Tapi kita mesti bersifat rasional. Jangan sampai habis benda kita nak dajjalkan apa sebagainya. Ada benda-benda lah yang kita kena ada disiplin untuk kita faham tentang perkara tu. Yang kedua, kita boleh lihat lah hikmah bila berlaku COVID ni. Kerajaan Arab Saudi dia ada kesempatan untuk dia review balik perjalanan pengurusan jemaah haji dan umrah. Ya. Bila berlaku shutdown, semua orang tak boleh keluar dan sebagainya, dia buat beberapa sistem yang baru. Antaranya untuk masuk mengerjakan Untuk Raudah, dia kena pakai aplikasi. Guna apps yang dia kena pakai aplikasi. Setiap 45 hari sekali sahaja boleh masuk. Jadi memberi ruang yang lebih kepada sesiapa. Sebenarnya lama lah boleh duduk dalam Raudah tu. Tak juga, setengah jam juga. Setengah jam juga. Tapi maknanya kalau dulu lama lah setengah jam. Aku 2017 ke apa? Last pergi 10 minit. 2 rakaat lambat. Oh, dahsyat lah. Kesian lah. Tapi nak beritahunya bila dia buat sistem tu, siapa-siapa yang berdaftar boleh masuk. Dulu siapa-siapa yang lemah akan ditindas. Sebab kena bersaing dengan bangsa-bangsa yang lebih besar. Golongan-golongan di Eropah ke Afrika ke apa sebagainya tu. Besar-besar kita orang Melayu kan ini terpaksa bersaing lah. Jadi kesian kat orang perempuan. Tak nampak lah kita ni. Tak bau. Jadi kali ni kita nampak lebih baik. Itu satu cerita di Madinah lah. Yang kedua di Mekah, hanya orang-orang yang memakai ihram sahaja dibenarkan untuk masuk ke tempat tawaf itu. Di
kawasan hadapan Kaabah itu. Oh, okey. So bagi saya sangat baiklah dia buat tu, kerana memberi peluang kepada orang ramai yang maknanya kalau siapa nak masuk dia kena bersungguh sikit lah, kena pakai ihram, dia kena tu. Nah kalau orang malah-malah ni dia lah nak buat benda yang baik apa sebagainya, kena ada bersungguh sikit. Maknanya pakai ihram tak semestinya dia mikot di mana-mana, tak perlu. Tak perlu, dia tak tanya mana mikot, tak ada aplikasi apa sebagainya. Juga tapi yang dibenarkan orang yang pakai ihram saja. Perempuan dia boleh pakai apa sajalah. Ni khusus untuk lelaki. Jadi bila dia buat gitu, kita akan nampak bila duduk situ suasana yang lebih tenang kita berasa. Terutama sekali waktu solat. Bila masuk waktu solat, orang akan keluar daripada perempuan akan keluar bundur ke belakang, yang tinggal lelaki. Orang lelaki semua pakai putih ni. Sangat cantik lah. Pakai ihram semuanya. Satu perkara lagi lah yang kita boleh sebutkan. Boleh ke? Boleh lagi? Boleh ni. Ada 2 minit Ada. Cerita. Ada 2 minit lagi. Jadi kita nak kongsikan lagi. Sebenarnya banyak yang nak sebutkan. Antaranya kita boleh tengok juga hikmah kenapa Tuhan pilih bangsa Arab untuk menjaga tanah suci. Sebab orang yang menjaga tanah suci ni, dia perlu kontrol manusia daripada berbagai golongan. Jadi bagi saya tak ada bangsa yang lebih layak untuk kontrol bangsa-bangsa lain selain daripada Arab. Sebab bangsa Arab dengan kerasnya dia, dengan hati keringnya dia, dan jenis orang Arab ni dia tak simpan dalam hati sesuatu benda tu. Kita kenal lah, kita mengaji tempat Arab kan. So saya setuju. Maknanya kalau bila dia pengawal diarahkan untuk jaga, dia akan jaga betul-betul. Tak ada ada kompromi mana-mana. Tak benar kan apa sebagainya. Kalau dah diberikan Kaabah tu, tanah haram tu, duduk orang Melayu susah. Kita macam mana kita nak berhadapan orang-orang yang lebih besar pada kita. Orang berkerah, dia khenyek kita. Ataupun ada dia timbulkan isu-isu yang menyebab kita cepat panah hati. Ni orang Melayu ni cepat sensitif sikit. Jadi orang Arab ni memang baguslah Tuhan berikan kepada dia. Jadi jangan lupa bersama dengan saya umrah. Ada pada bulan Disember nanti ya. Saya 1 hingga 14 Disember ni. Saya pun sebenarnya tak puas lah pergi. Saya diberikan nanti kita akan lampirkan poster boy. Saya hari tu pakai visa pelancong. Visa pelancong dapat 90 hari, dan kalau faham 90 hari ni bukan maknanya saya kena duduk di sana 3 bulan straight. Kita diberi 90 hari, dalam tempoh 365 hari kita dibenarkan berada di sana selama 90 hari. Maksudnya kalau saya dah pergi ni 11 hari, saya dapat visa 90 hari. So saya ada baki 79 hari, dan saya boleh gunakan bila-bila masa saya nak pergi pula tanpa perlu apply visa baru dalam tempoh setahun ni. Boleh pergi pula. Kalau saya pergi pula contohnya bulan depan saya nak pergi 5 hari. Dia akan tolak 5 hari. Tinggal daripada 79 tinggal 74 lagi. Bulan depan tu saya pergi. Maksudnya itu sistem yang dia buat pada hari ini. Dan saya ada baca satu berita lah waktu sampai di sana. Beberapa negara telah diberikan keistimewaan oleh Arab Saudi untuk memohon visa on arrival. Maknanya visa semasa ketibaan. Kita tak perlu apply awal kepada kedutaan konsulat dia di Malaysia. Kita hanya pergi ke sana, naik flight, kemudian apply di sana. Dan saya cek visa di sana lebih murah. Dan Malaysia macam mana, termasuk ke tak? Termasuk Malaysia. Antara negara tersebut adalah Malaysia. Cuma belum dapat kepastian adakah masuk itu single entry ataupun multiple entry. Maksudnya yang saya dapat ni multiple entry. Dan katanya macam berkumpulan lah maksudnya. Bukan berkumpulan. Saya boleh masuk banyak kali. 90 hari tu lah saya sebut tadi tu. Tapi dari sudut harga, visa on arrival ni lebih murah daripada visa yang kita mohon awal di Malaysia ini. So sebenarnya saya nak ajak anak-anak muda, jangan kita fikir
bila sebut umrah ni ramai orang buat kata tak sampai seru lagi lah apa sebagainya. Anak muda kita sebenarnya banyak yang jom kita ubah travel kita daripada ke Eropah ke maknanya itulah dia mampu pergi umrah ada 10,000, mana bawah 10,000 sebenarnya dah ramai yang buat DIY ni. Pun ada yang contact saya macam mana, sama je macam kita nak pergi travel tempat-tempat lain. Alat tu pun dah ada. Kita boleh backpackers. Kalau nak buat tour ke Eropah, tak boleh ambil transit, contohnya ambil flight Saudi Airlines contohnya. Saudi direct daripada Malaysia ke Jeddah contohnya. Tu kita ambil transit di sana selama 3 hari. Boleh buat umrah. Buat umrah sekali badan dah. Umrah ni kejap je, rukun dia. Niat, mikot. Niat, mikot. Tak niat ni mikot dah. Dah yalah takut orang tahu lagi. Tak panjang pula kita nak cerita. Tak nak sebut dah. Niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tertib. 4 je. Tahlul tak ya? Segi tahlul segi. Tak tahu. Yang 4 je rukun dia. Jadi boleh buat dalam masa setengah hari tak sampai. Maksudnya. Siapa? 2-3 jam lah. 2-3 jam lah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak ambil transit sehari pun cukup. Katakanlah kalau tuan-tuan nak pergi Eropah, lepas pada tu nak pergi Turki ke, ambil Saudi Airlines. Ada je daripada Jeddah ke Saudi. Saya pergi ni di Saudi tu ada flight ke Jerman, ada ke Turki ke mana, ada banyak. Jadi tuan-tuan boleh buat ala-ala tu. Sebab tuan-tuan kena ingat mazhab kita wajib untuk setiap orang untuk pergi umrah sekali dan haji sekali. Tak mengira usia. Saya bimbang kalau kita beralasan tak sampai seru, tak sampai walaupun kita ada kemampuan apa sebagainya, akhirnya kita mati awal, tak sempat nak mengerjakan tu. Kita tak sempat menyempurnakan rukun iman yang kelima, yang menyebabkan itu akan menjadi masalah besar. Rukun Islam yang kelima yang menyebabkan jadi masalah alumni pasti kepada kita di akhirat nanti. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton panjang lebar pasal umrah ni. Jangan lupa bulan 12 Disember ni bersama dengan saya Piyudin. Tiba-tiba jadi Piyu pula. Piyu pula. Umrah. Dan saya Haji Wan. Walaupun tak pergi haji. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi bersama dengan kita. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, follow, share di YouTube dan semua channel medsos yang ada. Dan kita harap insyaAllah mudah-mudahan podcast kita ini memberi sedikit sebanyak input dan juga informasi yang terbaik kepada anda di luar sana, khususnya anak-anak muda. Last word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.